melarikan diri daripada itu dan telah membuat satu kesimpulan pramatang. Sebab kita matang dengan pengalaman dan tanggungjawab. Betul. Macam mana kita nak jadikan orang tu bertanggungjawab? Kena bagi tanggungjawab. Boleh dapatkan untuk rawatan kesuburan di Pekan sendiri. Kita ada rawatan kesuburan, kita ada klinik subfertility yang boleh dapatkan, dan harga charge dia Pekan tak adalah semahal pengendali swasta. Saya rasa kita antara di tengah-tengah lah antara kerajaan dan juga pengendali swasta. Kita nak tengok daripada konsep keluarga, sebab di Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa kan, konsep kekeluargaan ini sangat dititik beratkan, dan dalam konteks tradisional usually kalau kita cakap tentang keluarga, kita kaitkan dengan elemen suami isteri, ibu bapa, anak-anak kan. Jadi apabila ada pasangan suami isteri yang memilih untuk tidak mempunyai anak, dia keluarkan elemen anak tu daripada equation tu sendiri, adakah benda ni boleh mengubah, ataupun sebab ada yang cakap bila tak ada anak dia kira macam family tu dah tak lengkap, dia kira tak lengkap. Jadi adakah gaya hidup bebas ni boleh mengubah cara kita mendefinisikan ataupun kita fikirkan konsep keluarga itu tersendiri? Kalau ikutkan dia terjadi di setengah negara barat. Kalau kita lihat, kalau kita tengok ada negara barat yang dah anggap pun haiwan peliharaan tu sebagai individu, salah seorang ke salah seekor, salah satu ahli keluarga mereka. Saya ambil contoh, kalau negara Colombia dia iktiraf anjing sebagai ahli keluarga, setara macam anak. Hak dia pun sama macam anak. Kalau undang-undang dekat Amerika Syarikat dengan Kanada, Kanada dia cakap haiwan peliharaan ni diiktiraf sama sebagai harta. Mana kata kalau ada berlaku perceraian, harta ni tadi, haiwan peliharaan tu perlu dibahagikan sama seperti harta perceraian yang lain. Dia nilai benda tu macam tu, sangat berharga. Dia tak nilai sebagai haiwan, tapi dinilai sama seperti ahli keluarga, sama seperti harta sepencarian dan sebagainya. Kalau ada satu kajian baru-baru ni dekat Amerika Syarikat yang dilakukan oleh Pew Research Center, dapati lebih 90% daripada pemilik haiwan peliharaan ni dia anggap haiwan peliharaan mereka tu sebagai betul-betul ahli keluarga mereka. Lebih daripada 90%. Dia cakap ya, haiwan mereka ni memang keluarga mereka. Sayang dia tu. Sayang dia tu macam tu. Kalau dia bukan je dekat negara-negara barat, negara-negara Asia pun ada dah berlaku juga situasi ataupun fenomena macam tu. Terutamanya negara-negara Asia, negara-negara timur yang majoritinya bukan beragama Islam lah. Kalau saya ambil contoh macam negara Korea Selatan. Kalau kadar kesuburan dekat penduduk dekat Korea Selatan ni, dia dilaporkan sekarang ni cecah 0.8 orang anak bagi setiap wanita. Dekat negara Korea ni, fenomena yang berlaku sekarang ni, dia ada media yang laporkan penjualan stroller anjing dan kucing melebihi penjualan stroller kanak-kanak. Melebihi penjualan stroller kanak-kanak. Kalau katakan dalam 100 penjualan stroller tu, 60 tu adalah penjualan stroller untuk kucing dan anjing. 40 tu, baki 40 tu hanya untuk baby. Itu agak signifikan juga jauh dia tu. Betul. Tapi kalau kita lihat, dia punya peratusan tu meningkat sangat drastik pada tahun lepas. 60% daripada jumlah stroller tu adalah stroller milik haiwan peliharaan lah. Kalau pada tahun berikutnya rendah, hanya 30% je. Dia drastik meningkat pada tahun 2023. Trend ni juga didapati kalau di negara Jepun, macam negara Jepun, negara China pun ada trend macam ni lah. Negara Jepun, Taiwan dan China sama je. Penjualan stroller untuk anjing dan kucing ni melebihi penjualan stroller kanak-kanak. Dan harap-harap fenomena ni, situasi ni takkan setakat ni dari segi pembacaan saya sendiri, dia tak berlakulah dekat negara yang majoritinya penduduk beragama Islam. Dan insyaAllah kalau macam negara kita pun diharapkan tak ada berlaku macam itulah. Kalau ikutkan kadar kesuburan penduduk di negara kita sekarang ni dilaporkan
pada paras 1.6. 1.6. Mana seorang wanita tu akan secara puratanya akan melahirkan 1.6 orang anak. Dan mengikut unjuran United Nations, kadar kesuburan kita akan, kalau paling rendah pun dia akan sampai paras 1.3 saja. 1.3. Dia takkan lebih, takkan serendah macam katakan macam Hong Kong 0.9, Korea Selatan 0.8, Singapura 1.1. So kalau bawah 1 maksudnya ada kemungkinan dia memang takkan ada anak langsung. Dia ada ada pasangan yang tak ada anak dan ada pasangan yang mungkin ada satu anak. Macam itulah, antara 0 hingga 1 orang anak macam tu. Dan kalau diunjurkan yang macam saya kongsi tadi, negara kita kalau paling rendah pun mungkin dekat paras 1.3. Tu unjuran UN lah tu, unjuran UN yang kita rasa kita boleh, setakat ni kita boleh percaya lagi unjuran tu. Dan bila kita tengok dari negara-negara jiran yang majoritinya beragama Islam pun setakat ni tak ada yang mempunyai kadar kesuburan yang lagi rendah daripada tu. Dan mungkin isu macam isu macam situasi apa yang berlaku macam dekat Korea Selatan, macam penjualan stroller itu takkan berlaku lah dekat negara-negara majoritinya penduduk beragama Islam, insyaAllah. Tapi bagi saya lah, bagi penduduk awam, bagi orang awam sendiri, bagi saya macam 1 tu macam rendah je. Sebelum ni adakah nombor kita also around that number ataupun sebelum ni lagi tinggi? Kadar kesuburan tu tadi. Ya, kalau betul. Kesuburan tu sebelum ni tinggi tau. Kalau kesuburan kita, kalau pada tahun awal kemerdekaan dululah, contoh 1957, kita punya kadar kesuburan negara pada tu paras hampir 7 orang anak bagi setiap wanita. Betul. Sekarang mungkin kita terkejut pada masa tu. Sebenarnya mungkin kita ingat etnik wanita Melayu ni banyak lahirkan anak. Tapi sebenarnya tak. Wanita Cina yang paling banyak anak pada masa tu. Wanita Cina kalau boleh dia dalam lingkungan 6 hingga 7 orang anak. India nombor 2, etnik India nombor 2, antara 5 hingga 6, dan Melayu yang paling rendah 5 hingga 6 orang anak. Tapi sekarang situasi ini dah terbalik. Macam wanita Melayu yang ramai anak diikuti India, dan yang paling rendah sekali etnik Cina lah. Kalau dulu pada tahun 1957 cecah 7 orang anak bagi setiap wanita. Kemudian angka itu menurun pada tahun 2000. Dia cecah 3, hanya 3 orang anak, turun separuh. Pada tahun 2000 dah jadi 3 orang anak. Pada tahun 2010 2 orang anak, dan pada yang terbaru ni pada tahun 2023 1.6 orang anak. 1.6. Tapi kalau ikutkan what would be the ideal number sebenarnya? Kalau ideal tu dia subjektif dekat negara tu sendiri, kemampuan negara tu sendiri. Ada negara yang mungkin kalau kita cakap 0.8 macam Korea Selatan. Tapi dari segi, kalau kita lihat dari segi pendapatan negara, dia kekal bertambah. Mana kata walaupun penduduknya sikit, tapi ekonomi kekal berkembang. Tu ya dia subjektif. Ada negara yang walaupun penduduknya ramai, kadar kesuburannya tinggi, masih lagi tidak membangun, macam contohnya negara-negara Afrika sebagai contoh. Jadi benda tu subjektif, terpulang kepada macam mana sebuah negara itu sendiri menangani isu tersebut. Sepastinya dia related dengan daripada segi ekonomi, sosial, daripada segi keperluan tenaga kerja kan. Jadi benda tu adalah berdasar negara tu tersendiri. Jadi baiklah kepada Encik Muhammad Noor, kita nak kembali baliklah kepada soalan tu, definisi keluarga tu tersendiri. Okey. Jadi kalau tengok definisi keluarga yang diterima secara umum lah, dia dipanggil sebagai nucleus family. Nucleus family ni terdiri daripada ibu, bapa dan anak. Itu keluarga asas yang membentuk unit asas dalam masyarakat ni. Dan satu lagi extended family. Extended family tu terdiri daripada ibu, bapa, anak, dan dalam tu mungkin ada datuk, ada nenek, kat situ mungkin ada ipar duai. Cuma kat situ kalau kita tengok persamaan keluarga nuklear dan keluarga extended family tadi, itu adalah mesti ada anak. So kalau dalam definisi tadi tu,
kita cakap pasal keluarga dan di situ tak ada anak. Macam yang Cik Wan cakap tadi lah. Kat situ yang akan menggantikan tempat tu mungkin pokok mungkin. Ataupun kat situ kita tak tahu kalau benda ni tidak kita beri kebebasan yang tanpa batasan, dia mungkin akan jadi macam tu lah. Cuma macam Cik Wan cakap tadi lah, di Malaysia kita masih lagi mendefinisikan keluarga tu dengan ikatan perkahwinan. Dia tidak boleh jadi keluarga tanpa ikatan perkahwinan. Sama ada by syariah law ataupun civil law lah, law reform act ataupun syariah law. Kat situ definisi keluarga. Cuma macam yang cerita Syafri ni, dia dah berkeluarga dah. Maksud dia ikatan keluarga telah diikat melalui perkahwinan. Cuma pelengkapan ataupun melengkapkan keluarga tu dalam konteks tu tak ada anak. Sebab kat situ anak tu dia manifestasi dari sudut kasih sayang. Lahirlah seorang anak. Ada juga keluarga ibu bapa tu nanti bila mereka nak mewariskan harta juga kepada anak. Dan rumah tangga tu dia akan jadi daripada 2 jadi 3 dan berkembang tu melalui anak. Betul. So nanti kalau kita lihat Syafri ni, kita cuba bayangkan keluarga tu kita cabut anak tu, tak ada anak tu. So nanti kita nampak mungkin kat situ peringkat permulaan ni pandangan saya lah. Dia terpulang pada seseorang ni. Peringkat awal macam best. Macam lelaki bujang. Lelaki bujang. Biasanya hidup bujang suka. Tapi bila kawan-kawan kita dah kahwin, tengok ada orang pula ada anak. Ada orang pula ada anak, kita nak keluar makan sama-sama pun dia orang masing-masing ada hal sendiri. Itu yang kita akan rasa keperluan kita berbeza. Satu. Dan bila kita tengok hari raya pula, tengok orang datang family, kita pula rasa macam macam saya beritahu tadi, ada orang bergerak kerah, ada orang yang melarikan diri. Dan kat situ secara fitrah lah, kita balik pada fitrah lah. Kita macam kita kahwin sebab kita fitrah dia kita ingin disayangi dan menyayangi. Betul. Satu. Dan satu lagi secara fitrah pun sebenarnya secara fitrahnya manusia ni dia ingin menyumbang. Dan apatah lagi menyumbang pada orang yang disayang. Macam contoh, sebab tu dalam Islam sendiri sedekah pada ahli ataupun ahli keluarga tu lebih besar ganjarannya berbanding sedekah pada orang lain. Betul. Dan itu yang bila kat sini secara sebenarnya macam ni lah, saya ambil contoh lah. Macam saya sendirilah, mungkin Cik Irwan sekali lah. Kadang-kadang bila kita balik ke rumah, kita belikan sesuatu untuk anak-anak kita. Dan sampai kat rumah tu kita nampak contoh makanan dan kita nampak anak-anak kita makan, even kita belum makan, even kita nak makan sekali tapi makanan tu habis. Kat situ ada satu perasaan yang berkomunikasi, iaitu kepuasan. Dan kita rasa kita pun tak makan pun tak apa. Kita dah rasa kenyang. Kita dah rasa kenyang tengok tu sendiri. Tapi kalau ada balance kita makan. Sebab kita pun lapar juga. Cuma kat situ itu saya kata. Dan satu lagi pun cuba bayangkan gelak tawa dalam keluarga, dalam rumah tangga tu suara suami, suara isteri. Masya Allah. Kalau bukan suara isteri, suara suami, tapi tak ada suara anak-anak. Sebab itulah di situ keperluan secara fisiologi, biologi, even financial. Dan samalah macam bila kita pergi hari raya kita, dan satu lagi ekonomi tu berkembang dengan bilangan isi rumah tadi tu. Kalau tak ada anak, hari raya asyik beli baju raya kita, bayar isteri, suami, isteri, semua isteri. Dan anak ni dia sangat produktif pada ekonomi. Sebab apa? Hari ini 1 tahun baju lain, 2 tahun baju lain. Sebab baju tu berubah. Kat situ akan ada supply and demand yang berterusan, dan kat situ akan baik kepada ekonomi negara, bilangan isi rumah dia itu. Dan sebab kalau macam biasanya orang dah dewasa tu, saiz dia tu tinggi dah tak berubah dah, melebar tu mungkin lah, tapi tinggi tu tak berubah. Itu saya kata tadi, bagi saya tak elok sebenarnya langgar fitrah ni. Sebab satu, yang kedua pula bagi saya, kalau benda tu kita tak kontrol ataupun kita bagi kebebasan sepenuhnya, definisi keluarga tu macam sekarang ni lah, orang pun dah mula bercakap dan ada yang mempromosikan Syafri tersebut. Tetapi macam data Cik Irwan bagi, majoriti. So bagi saya biarlah majoriti tu yang berbicara. Dan kalau mungkin dia nak bercakap yang Syafri tu untuk meluahkan perasaan dia susah dan payahnya ada anak, tapi dia tak relevan juga sebab dia tak ada anak. Kenapa dia nak cerita pasal susahnya benda yang dia tak alami? Betul, dia tak boleh mewakili orang lain. Cuma saya tak cakap lalu nanti saya takut sensitif pula benda ni kan. Betul.
Dan sebenarnya kan kalau kita fikirkan ada juga ni daripada segi perspektif orang yang tak nak anak, tapi ada juga di luar sana juga pasangan yang dia nak ada anak tapi tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan anak. Jadi ada yang nak tak nak terpaksa bahagilah dengan keluarga yang ada, itu antara suami dan isteri. Jadi bagi mereka yang mengalami masalah ada anak ni, apakah alternatif ya kepada mereka? Ada yang cakap adopt lah macam tadi. Kalau tengok dekat yang negara bukan Islam, itu yang ambil anak anjing lah, anak kucing lah, menjadikan sebagai, ada yang menggantikan tu sebagai anak. Ada juga yang mengatakan kenapa tak pergi ni, cari je pergi pusat rumah anak yatim, ambil je anak angkat. Jadi pada perspektif saya tanya dululah kepada Encik Erwan, apa perspektif anda tentang tu? Okey, saya kongsi dulu lah kita punya penemuan kajian. Kita ada buat satu tinjauan pada tahun 2017. Tinjauan kita dekat semua wanita. Kita responden wanita kita daripada keseluruhan responden wanita kita temubual 37% daripada mereka cakap ada kesukaran untuk hamil. Untuk hamil walaupun lepas setahun berusaha aktif untuk hamil, tapi masih lagi tak dapat hamil. 37% wanita, responden wanita kita yang cakap kesukaran untuk hamil. Ini menggambarkan mungkin ada satu masalah kesuburan. Betul. Yang mereka hadapi, masalah subfertility. Yang sebenarnya kadang-kadang sebenarnya gaya hidup bebas anak ni mungkin bukan pilihan mereka, tapi disebabkan mereka ada masalah kesuburan ni. Betul. Dan rawatan yang mungkin rawatan kesuburan, untuk dapatkan rawatan kesuburan mungkin agak tinggi, jadi mereka terpaksa mengambil pilihan untuk tidak ada anak. Bukan atas dasar kemahuan, tapi mereka sebab terpaksa, sebab tak mampu untuk dapatkan kos rawatan yang tinggi. Tapi untuk mereka yang berkemampuan, saya rasa masih boleh dapatkan untuk rawatan kesuburan. Di Repiken sendiri kita ada rawatan kesuburan, kita ada klinik subfertility yang boleh dapatkan, dan harga charge di Repiken tak adalah semahal pengendali swasta. Saya rasa kita di tengah-tengah lah antara kerajaan dan juga pengendali swasta. Agak berpatutan di Repiken, dan mungkin saya nak promo sikit, Repiken akan tubuhkan satu pusat subfertility negara yang kita jangka siap pembinaannya pada tahun 2029 nanti, di mana yang akan bertempat di Shah Alam, dan kepada mereka yang mempunyai masalah boleh dapatkan boleh pergilah ke pusat tersebut di Shah Alam ni. Dia akan tertubuh pada tahun yang akan mula beroperasi pada tahun 2029 dengan kadar yang saya boleh cakap sebagai mampu bilik lah pada mereka yang nak ingin anak tapi tak mampu dari segi fisiologi untuk melahirkan anak. Boleh pergi ke. So memang dia ada pusat khas lah di situ. Betul. Pusat khas untuk yang berkaitan dengan subfertility. Jadi mungkin alalan kita dah ke arah sini, jadi boleh tak share sedikit lah tentang isu-isu subfertility ni sikit kepada pendengar kita di luar sana, sebab mungkin saya pasti terdapatlah ada juga yang mendengar ni ada mempunyai masalah berkaitan dengan subfertility. Sebenarnya ni ada yang cakap tentang kos-kos apakah yang menyebabkan berlakunya subfertility, apa masalah yang berkaitan dengan subfertility ni, dan selalunya apa masalah ataupun punca-punca utamanya berlakunya kepada orang yang mempunyai masalah dengan kesuburan ni. Kalau saya tu mungkin saya ni kita bukan doktor, cuma kita boleh kongsi mungkin dari pembacaan saya sendirilah. Kalau ikutkan, dia ada banyak faktor, tapi faktor yang utama ni adalah gaya hidup lah. Gaya hidup macam tidak melakukan aktiviti riadah. Saya sendiri pun tak adalah aktiviti riadah sangat, tak amalkan aktiviti sihat. Bukan sahaja riadah, kita tak amalkan diet sihat pun kita tak buat. Kita buat makanan segera dan sebagainya. Dan benda-benda tu antara penyumbang utama lah. Walaupun ada pakar juga cakap, walaupun kita makan makanan yang bukan makanan frozen katakan, kita makan makanan yang betul-betul protein daripada haiwan dan sebagainya. Mungkin ada pakar yang cakap kualiti daging, kualiti protein haiwan dan sebagainya sekarang ni pun
tak menyamai kualiti-kualiti yang sebelum ini disebabkan oleh faktor climate change yang kita cakap tu. Diorang cakap sebab nutrisi yang mungkin ada dekat haiwan dan mungkin ada dekat tumbuhan pada masa sekarang ni disebabkan oleh faktor perubahan iklim tu tak sama macam kualiti 10-20 tahun yang lepas. Dia boleh memberi kesan juga kat situ. Tu secara tidak langsung akan beri kesan lah dekat dari segi reproduksi sama ada reproduksi lelaki ataupun reproduksi wanita. Terutamanya kepada wanita-wanita yang mungkin selesa untuk menangguhkan perkahwinan, dia kalau ikutkan kadar kesuburan wanita ni akan menurun dengan drastik selepas mereka mencecah umur 35 tahun. 35 tahun. Mana kata ada pakar cakap, bukan saya ni lah, saya bukan doktor. Ada pakar cakap lepas wanita tu mencecah umur 35 tahun, kuantiti dan juga kualiti telur yang dihasilkan akan menurun dengan lebih drastik lah. Lebih drastik. Jadi kemampuan dari segi fisiologi untuk seorang wanita itu melahirkan anak selepas tempoh umur tu mungkin agak sukar. Dan tak apa, insyaAllah APKN boleh bantu. Tapi ini secara spontan lah, ada tak umur yang macam maksimum yang direkomendkan oleh APKN? Umur maksimum kalau sampai umur ni kalau boleh janganlah ada anak, ada tak? Tu lelaki ke perempuan? Ada biasa lelaki pun ada. Dia banyak tadi yang jam biologi tu kepada perempuan. Sebab yang mengandung tu perempuan. Betul. Tapi biasa kalau lelaki dikira dengan bilangan sperma dia. Counting sperm dia tu. So macam saya cakap lah, kalau macam soalan tu dia tanya terbuka lelaki perempuan, dia macam dia ada perempuan memang dia ada biologi punya time dia. Di mana kalau 40 tahun dia mengandung nanti dia berisiko. So kalau macam lelaki dia bergantung pada bilangan sperma dia. Maksudnya kalau dia reach that certain age, bilangan sperma tu semakin, dia pasti berkaitan dengan bilangan sperma dan juga kualiti sperma tu sendiri. Itulah macam ayah kepada Puan Patricia sendirilah. Itu saya rasa itu kena tanya dia lah. Cuma macam kita cakap sekarang ni lah, kalau dia macam lelaki tadi tu, katakan umur dia 50, bila dia pergi pada bilik yang ayah Puan Patricia tu jaga tu kan, dekat bilik spermatorium tu, bila dia check dekat makmal, dia tengok bawah mikroskop tu, dia tengok banyak dan mencukupi serta berkualiti, 50 pun tak ada masalah lah. Even macam saya pernah dengar daripada ayah Puan Patricia sendiri, even baru kahwin, muda lagi, bila tengok dalam tu hampir kosong. Dan kalau ada pun kat situ tak berkualiti. Dan kat situ mungkin ada kecacatan pada sperma tadi, ada yang kepala besar, ada ekor pendek dan sebagainya lah. Dia pun ada dia punya bentuk-bentuk. Pada ni lah kami ni dengar-dengar je lah, dan kami tak boleh nak menentusahkannya. Nanti kan macam sebab itu di bahagian lain dia menyemang-nyemang menyemang boleh lah. Dari itu pun. Tapi dia ikutkan sebenarnya yang kalau kita tengok yelah, selain daripada isu child free ni, also relate dengan isu kahwin lambat ni. Jadi kalau isu kahwin lambat ni, saya pasti dia juga memberi kesan lah kepada tahap kesuburan seseorang itu tersendiri. Terus bagaimana yang dikongsikan oleh Encik Erwan, kalau perempuan atas 35, maksudnya dia bukan tak boleh mengandung, dia boleh mengandung, tapi kalau dia mengandung pun dia berlaku risiko lah di situ, risiko tinggi. Tapi kalau lelaki nampaknya dia macam tak ada di situ. Dia bukan tak ada, sebab jam biologi ni dia tak berjalan. Cuma macam saya cakap lah, sebab bila saintis ni dia kena saintifik kan nak cakap tu. Dan saya macam saya cakap tadi lah, kita serahkan pada pakar. Kami cakap bolehlah sepit-sepit lah. Tapi bila nak go in depth nanti macam nanti saya rasa kena jeling buat dengan ayah. Okay, jadi sini soalan saya nak tujukan kepada Cik Muhammad Nur lah. Tadi kita going back to the child free ni, orang cakap sebab hidup ni susah, ada yang cakap ada yang just nak fokuskan kerjaya, ada yang sebab rasa macam tak cukup duit lagi, duit ni tak stabil lagi. Jadi benda ni lah bagi pandangan mereka ni, adakah benda ni sebenarnya nak cakap pandangannya selfish ataupun tidak? Okay lah, dia macam ni lah, pada pandangan saya lah. Kalau dia
akhirnya menjadi child free disebabkan pengalaman hidup dia. Dan dia berasal daripada asal dia nak anak. Betul. Tetapi sebab sekarang kita cerita kenapa orang tu lambat kahwin dan kenapa orang tu melewatkan anak tadi tu. Satu, saya cakap secara ni je lah, sepintas selalu je lah. Mereka sedang bekerja. Orang baru kahwin, baru bekerja dan baru beli rumah. Ataupun tengah struggle nak memantapkan ekonomi keluarga ni. So, bagi perempuan khususnya, nanti kalau dia ada anak, dia mengandung. So, dia akan menghadkan pergerakan dan nanti dia akan bercuti. Betul. Dia akan mungkin mengurangkan persepsi dia lah, mengurangkan dia punya tendensi untuk naik pangkat. Sebab orang lain dia ada 12 bulan, dia cuma ada kurang 3 bulan berbanding yang lain. Betul. So kat situ dia rasa macam disadvantage. Dan dia cakap berdasarkan pengalaman peribadi dia yang betul-betul dia masuk, dia tested dekat ground. Untuk grounded theory ni kan dekat situ. Tapi bagi saya, dan dia akhirnya dia kata, oh memang pengalaman ni macam tu. Itu satu. Dan dalam masa sama orang yang melengahkan dapat anak ni ialah bila mana dekat rumah dia mungkin dekat padang-padang besar, rumah dan environment sekeliling tu macam tak anak, tapi cuma kalau ni macam berisiko lah kawasan ni. Tak sesuai lah. Nak hantar anak pula tu jauh ni dan sebagainya. Itu menyebabkan dia terbantut. Dan macam saya cakap tadi tu. Dan yang ketiga mungkin sebab komitmen. Sebab dia rasa dia dengan pasangan dia perlu masa lagi untuk lebih mengenali satu sama lain. Dan isunya ialah macam saya cakap sekali lagi, masa tu pun berlalu. Masa berlalu tiba-tiba best pula lama-lama. Yang mula tadi sebenarnya nak anak, dia melengahkan. Dan kat situ tengok macam best lah. Lepas tu dia tengok yang tadi yang bergerak berlawanan ni. Dia tengok kawan-kawan dia yang lain, naik kan susah. Nangis. Naik pangkat pun susah. Tengok aku dah naik pangkat dah. Lepas tu dia tengok lagi, yang tu tengok nak pergi kursus pun tak boleh kan. Lepas tu pula nak berjalan pun, nak bercuti pun susah. Anak nak letak mana. So aku senang. Dan ada juga yang bila dia tengok, nampak aku dengan husband dengan wife lebih rapat. Pun kata quality time. Dan tu saya cakap tadi, sebenarnya secara pandangan saya dari sudut psikologi, dia sebenarnya sedang melarikan diri daripada realiti. Melarikan diri daripada realiti dan telah membuat satu kesimpulan pramatang. Sebab kita matang dengan pengalaman dan tanggungjawab. Betul. Macam mana kita nak jadikan orang tu bertanggungjawab? Kena bagi tanggungjawab. Bukannya duduk luar lepas tu buat kesimpulan bagi pihak orang lain. Dia pula jadi judge. Dia pula judge. So kat situ itu saya kata kalau betul-betul dan akhirnya bila dia terlambat macam saya cakap tadi, dan akhirnya dia masuk dalam orang yang merosot kesyukuran dia. Dan kat situ dia terlambat. Sayang semuanya sudah terlambat. Itu saya kata orang ni dia terpaksa terima hakikat child free. Dan dia kena menyesuaikan diri dengan child free. Bagi saya, dia bukan orang yang nak jadi child free. Tapi pada awalnya tak nak. Tapi bila dah ni. Tapi itu saya kata, itu yang orang ni pun saya rasa jarang dia nak mempromosikan child free. Sebab jauh sudut hati dia sebenarnya dia bukan child free. Betul. Dari segi fitrah dia tu adalah juga sebenarnya orang nak kena anak. Cuma macam saya cakap tadi lah, orang yang awal-awal kahwin, dia dah memang kat situ pun saya tak cakap dia mementingkan diri, tapi kalau dia buat keputusan untuk diri dia sendiri dan pasangan saja, saya tak ada kata lain lah kalau selain daripada perkataan tadi tu. Dan dia tak cuba, dia tak try, dia melengah tu pun bukan sebab lain tapi sebab diri dia sendiri. Betul. Dan saya cakap bilangan dari tu mungkin Cik Irwan dah sebutkan tadi. Dan pandangan saya kalau isu ni child free, bagi saya orang lain macam yang sebut tadi, yang ada sumber tadi tu, yang orang lain tak ada sumber tu, yang tak boleh nak beranak, tak boleh bersalin, bersungguh-sungguh. Tiba-tiba you yang ada kesihatan reproduksi yang bagus, you punya sperm yang bagus, you punya ovum yang bagus, ada kemampuan ekonomi, tetapi tak ambil, saya rasa macam tekilan lah. Rugilah di situ. Macam kita kadang-kadang kita bukan saja hidup
seorang, Betul. tetapi kita ada sumbangan pada negara. Masya Allah. Patriotik sikit lah ni bulan kemerdekaan. Jadi sebenarnya benda ni bukan saja benefit kepada diri kita sendiri, tapi mempunyai anak ni juga boleh memberi manfaat kepada awal tadi Cik Mamano cerita kepada ekonomi dan eventually kepada negara itu sendiri. Pun orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Betul. Dan tapi kan ada yang cakap wanita ni dorang rasa macam tadi kan awal tadi Cik Ewa ada cakap tentang yang perempuan ni dorang mempunyai masalah nak cari pasangan kan. Kalau kita tengok terutama ni yang golongan muda ni lah, mereka menyatakan bahawa sebab lelaki ni susah nak percaya lah, lelaki ni nanti ada skandal lah lepas kahwin, lelaki ni nanti ada ganas lah sebab kadang kita tengok ada ialah takut dengan isu keganasan rumah tangga. Orang sesuai betul tanya baca. Ada sampai orang takut, betul memang ada orang takut sangat nak mendirikan rumah tangga sebab takutnya dikasari oleh suami. Jadi apa pandangan Cik Irwan tentang tu? Saya rasa ketakutan tu mungkin tak ada asas sangat, sebab kalau ikutkan bukan semua para lelaki macam tu kan. Secara fitrahnya, sebab kalau kita belajar kalau dari segi kalau kita belajar ilmu kependudukan, saya ambil contoh ilmu statistik dan sebagainya, dalam apa-apa populasi pun dia akan kita cakap dia akan ikut dia akan tertabur ikut macam bell shape punya distribution. Maknanya kata bell shape tu maknanya kata kalau kita tengok cerita-cerita Inggeris lama-lama zaman-zaman cowboy tu, dekat gereja ada satu bell kan, dekat menara loceng dia ada bell bentuk loceng tu, bell shape. Mana kata dekat tepi bibir tu akan nipis, mana kata orang yang ekstrim jahat pun akan nipis, orang ekstrim baik pun akan nipis. Tapi yang kembung dia yang kat tengah-tengah tu, yang normal people je kat tengah tu. Lagi banyak yang normal people. Orang normal lah. Tapi so kita jangan risau. Cuma macam saya tertarik dengan Cik Noh cakap tadi yang pasal kita kena ada semangat patriotik. Sebab semangat untuk kita berkeluarga dan punya pasangan dan punya anak ni kita macam adalah kita boleh anggap sebagai tanggungjawab sosial lah. Betul. Pada negara kita. Kalau ikutkan kempen-kempen sebegini, kalau perasan dia telah berlaku di negara Singapura, di negara China yang tahap kesebaran yang lebih rendah daripada kita. Daripada ketika ni mereka force untuk lakukan kempen-kempen untuk terapkan nilai keluarga, yang saya rasa personally gerakan tu dah terlalu lewat. Jadi bagi negara kita mungkin tak terlalu lewat sebab kadar kesuburan kita masih lagi di paras yang sederhana 1.6 dan mungkin kempen-kempen dan untuk kita tanamkan nilai-nilai keluargaan tu sebagai supaya semua masyarakat ada semangat tanggungjawab sosial untuk membantu negara, sebab dia akan memberi implikasi yang sangat banyak, terutamanya dari segi produktiviti negara dan sebagainya. Dan kita as we are running out of time lah saya nak katakan. Jadi sebagai soalan terakhir, sebagai penutup lah untuk perbicaraan pada hari ini, dengan seminit 2 minit boleh tak saya mulakan dulu Cik Muhammad Noh, bagi nasihat lah kepada pasangan di luar sana yang mereka memilih option untuk kahwin lewat ataupun untuk child free. Apa pesanan anda buat mereka? Pesanan saya sebenarnya macam saya cakap tadi lah, kalau ada sebab yang munasabah dan tak boleh dielakkan, tak ada masalah lah. Itu kita kena redha lah. Cuma bagi saya hidup dalam dunia ni kita kena usaha. Sebab darurat sebab kan dalam dunia ni sebab. Bagi saya memang pilihan di tangan anda. Betul. Tetapi kebijaksanaan anda dituntut. Dan bagi saya kalau kita tak dapat membantu orang lain, tolonglah jangan menyusahkan orang lain. Mungkin kalau kita rasa kita buat keputusan tu untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi turutlah sama fikirkan orang lain. Sebab kita hidup dalam dunia bukan seorang-seorang. Betul.
Gimana Cik Irwan pula? Mungkin saya harap tak ada masyarakat kita yang betul-betul amalkan gaya hidup bebas tanpa anak ni lah, sebab dia banyak implikasi kepada negara dari segi produktiviti dan juga kepada kita sebagai institusi keluarga. Kalau kata kita dah tua nanti, siapa nak jaga kita kalau kita tak ada anak? Bukan semua warga emas yang berkemampuan dari segi ekonomi untuk pergi ke pusat pengendali swasta untuk tinggal dan sebagainya. Dan tu mungkin kita boleh fikirkan dua tu, antara implikasi dia dekat pihak negara dan juga dekat kita sendiri. Kita beri nak promosi, kita ada bulan November ni, bulan keluarga. Bulan 11 ni. Supaya kita nak memastikan naratif ataupun definisi keluarga itu tak berubah lah. Masya Allah. Dan ini menunjukkan usaha lah daripada pihak MPPKN yang saya percaya mewakili pihak kerajaan dalam mempromosikan institusi keluarga itu tersendiri. Dan ini bagi saya, in the end of the day, kita haruslah faham dan juga menghayati lah betapa pentingnya institusi keluarga ni, sebab ada yang pandang enteng ya, kepentingan dan potensi institusi keluarga itu sendiri boleh bawa perubahan kepada negara itu sendiri, tapi kalau kita betul-betul fahami sebenarnya dia melangkaui jauh daripada itu. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Noor dan juga Encik Irwan atas perkongsian mereka pada hari ini, iaitu dalam tajuk child free atau bebas kanak-kanak. Dan saya harapkan kepada pendengar anda semua, terima kasih kerana mendengarkan kami, dan semoga perkongsian hari ini memberikan manfaat kepada anda dalam membuat pilihan dalam hidup ni, sama ada anda mempunyai pasangan, sama ada anda sedang membuat keputusan, sedang trying to decide apakah keputusan yang anda ingin adopt dalam kehidupan anda semua. Dan dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.